Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog 3 Penjuru. Kita menghitung detik sejak beberapa ketika ke tanggal 100 hari. Tapi sekarang ni kita bergeraklah ke hadapan. Apa cabaran semasa? Bagaimana perlu diselesaikan? Dan bagaimana kita rakyat sebenarnya faham naratif sebenar untuk kita mendepani negara ini? Itu berbincangan dalam Dialog 3 Penjuru pada hari ini. Okey, baiklah, untuk menjawab soalan-soalan saya di awal tadi, saya tidak mampu menjawab semua, tapi idea dan juga pandangan boleh dilontarkan oleh orang-orang hebat yang bersama dengan saya pada kali ini. Profesor Dr. Wong Chin Huat, saintis politik, sentiasa bersama kita. Terima kasih kerana bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Anak muda Sean Adam, Ketua Komuniti Kerjasama Serantau dan Global Asia Pacific World Economic Forum juga turut bersama kita. Kita bercerita pasal Malaysia, tapi perspektif yang lebih luas perlu dilihat. Dan saudara Harizal Hazri, mantan Ketua Eksekutif ISIS Malaysia dan merupakan penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa, turut bersama kami dalam Dialog 3 Penjuru pada malam ini. Kita bercerita mengenai membina kepercayaan, membina semula keyakinan rakyat terhadap pentadbiran. Tapi dalam masa yang sama kita dapat tidak Profesor Dr. Wong Chin Huat untuk kita bercerita mengenai tempoh detik 100 hari. Itu seksi untuk dibincangkan daripada perspektif mana sekalipun. Namun begitu, kalau kita lihat juga soalan mudahnya, adakah itu tempoh yang cukup untuk kita menilai prestasi dan juga kenapa kita perlu memandang lebih ke hadapan dan naratif yang sebenar untuk diletakkan. The idea of the 100 days itu bagaimana sebenarnya? Sebenarnya 100 hari itu cuma satu nombor yang mudah diingat. Dia agak arbitrary kerana kalau kita lihat apa yang berlaku dalam 100 hari itu, dia bermula dengan penghujung tahun dan dia merangkungi satu item yang penting iaitu belanjawan untuk tahun ini. Dan jadi kalau kita nak tetapkan, katakan 100 hari mesti apa yang berlaku itu saya rasa agak terlalu rigid. Dan apa yang kita boleh lihat adalah sebagai satu titik untuk kita ambil stok untuk lihat bagaimana pencapaiannya. Dan saya rasa secara umumnya kerajaan ini pencapaiannya bagus tetapi tidaklah sangat radikal kerana ada banyak kekangan dan hadnya. Adakah kerana kita tukar kerajaan sejak 2018 kita nak ambil tahu pasal 100 hari ini? Adakah itu satu perkara yang menjadi satu perkara yang normal kalau dilihat pada 20 tahun, 15 tahun lepas, Prof? Ya, itu sememangnya sesuatu yang menjadi lebih trendy sekarang kerana kalau dahulu Perdana Menteri itu sama. Jadi apa bezanya 100 hari untuk dia penggal pertama, penggal kedua dan sebagainya. Tapi sekarang kita ubah Perdana Menteri setiap dalam masa 5 tahun daripada 2018 sampai 2022 kita ada 5 Perdana Menteri. Itu satu kadar pertukaran yang agak tinggi. So saya rasa menjadi biasa kita nak tanya apa yang telah tercapai dalam 100 hari, tapi seperti yang saudara katakan, apa yang lebih penting tu apa yang kita boleh harapkan menjangkau 100 hari itu. Harizal, bagaimana Harizal? Kalau soalan yang sama dan juga kalau mahu menambah sedikit sebanyak. Saya rasa yang pertama, terima kasih yang pertama kerana menjemput saya sekali lagi. Saya rasa kita perlu kupas sikit 100 hari ini. Sebab saya rasa tak ramai yang ambil tahu asal ataupun origin 100 days performance ini. Datangnya daripada mana, kenapa dia 100 hari dan sebagainya. Yang menarik di sini 100 hari ini sebenarnya kalau kita lihat dalam historical perspektif sejarah, ada dua peristiwa yang mana perkataan 100 hari atau terminologi 100 hari ini digunakan. Yang pertama itu ironiknya adalah kejatuhan Napoleon sendiri. Ini setelah Napoleon basically return ataupun balik daripada exile daripada Pulau Elba dan kekalahan dia di Waterloo. Dan ini telah membuatkan naiknya kembali Raja Louis ke-8. Jadi sewaktu itu Governor Paris atau the Prefect of Paris, dia welcome the governor saying that rakyat ternanti-nanti kepulangan Raja Louis ke-8 kerana rakyat hidup dalam kesusahan during this 100 days which was ada 7 peperangan yang berlaku dalam 100 days. Jadi 100 hari yang pertama sekali digunakan itu melambangkan kejatuhan Napoleon sendiri. Yang keduanya, yang menariknya, yang saya rasa ramai
refer back kepada 100 hari ini adalah sewaktu zaman Presiden Roosevelt. Jadi apabila Franklin Delano Roosevelt menjadi Presiden Amerika, dia mengambil tampuk pemerintahan dalam keadaan yang agak kucak-kacir. Kita melihat pada Perang Dunia Pertama, keadaan geopolitik yang tidak menentu, dan juga The Great Depression di Amerika. Jadi apa yang Roosevelt lakukan semenjak hari pertama dia menjadi presiden adalah dia membuat beberapa program yang sangat intensif, ya. Dan dia keluar setiap hari di radio menggunakan media massa pada waktu itu untuk menerangkan kepada rakyat Amerika apa yang dia mahu lakukan di dalam pentadbiran dia setiap hari selama 100 hari. Dan ini dipanggil sekarang ni kita kenali sebagai the fireside chat, ya. Jadi bagi saya, kalau kita faham ini dalam konteks kedua, itu adalah kejayaan Roosevelt kerana dia mengembalikan confidence rakyat Amerika bahawa Amerika boleh pulih, ekonomi boleh pulih daripada Great Depression. Great Depression ini adalah satu krisis ekonomi yang terbesarlah, ya, untuk politik moden. Jadi apa maksudnya di dalam konteks pada hari ini? Now, semenjak daripada apa yang dilakukan oleh Roosevelt, ingat dalam masa 100 hari Roosevelt berjaya mengetengahkan 15 bil yang penting, ya, untuk memulihkan ekonomi di Amerika, membantu rakyat yang sedang susah dan sebagainya, mencari peluang pekerjaan, membina kembali industri dan sebagainya. Jadi kejayaan itu sentiasa menjadi satu titik tolak pada zaman-zaman akan datang. Sebenarnya selepas Roosevelt, tak banyak presiden yang berani menggunakan terma 100 hari ini sebab susah nak lawan apa yang Roosevelt pernah buat. Jadi saya rasa dalam konteks kita, apa yang kita boleh faham dengan 100 hari ini tidak semestinya apa yang polisi itu boleh capai seperti mana yang Profesor Chin Huat katakan. Sebenarnya apabila kita ada public policy, ya, kepada kalian untuk polisi itu mencapai sesuatu hasil positif atau negatif dalam masa 100 hari itu adalah kecil. Tetapi confidence itu agak penting, di mana penyampaian agenda ataupun visi seseorang pemimpin kepada rakyat untuk meningkatkan, ya, semangat rakyat, memberitahu dunia bahawa ini adalah era baru dan satu perubahan besar akan dibuat ataupun boleh dibuat. Itu sebenarnya yang penting dengan 100 hari. Jadi saya rasa di Malaysia ini kadang-kala kita salah faham. Kita melihat 100 hari, kita mahukan satu impak yang terus positif dalam masa 100 hari. Tetapi dalam sejarahnya, impak-impak ini sebenarnya adalah dari segi polisi yang ataupun bil-bil ataupun undang-undang yang diluluskan untuk dibuat dalam satu jangka masa yang lebih panjang, dan impaknya itu tentu sekali lebih daripada 100 hari. Persoalan yang penting di sini bagi saya adalah sama ada semangat ataupun keyakinan rakyat itu dapat dipulihkan dalam masa 100 hari atau tidak. Saya tidak merasakan ini adalah satu magic number. Tetapi 100 hari itu sebenarnya bagi saya adalah satu jangka masa. Kalau pada tahun 1933, Roosevelt boleh membuat sesuatu menggunakan platform media dan teknologi yang ada pada waktu itu untuk menyampaikan agenda-agenda beliau kepada rakyat, saya rasa pada hari ini sepatutnya lebih mudah. Tapi 1933 Roosevelt, kita melihat kepada itu ditetapkan oleh beliau sendiri sebagai seorang pemimpin. Dalam konteks kita di Malaysia, baik daripada 2018 hinggalah ke 2022, terma 100 hari itu boleh dikatakan digunakan daripada bawah ke atas ataupun ianya public mass yang bercerita mengenai perkara itu. Jadi bagaimana berbezanya sedikit sebanyak, Rizal? Saya rasa perbezaan di sini yang pertama saya nak betulkan sedikit. Roosevelt tidak pernah merancang mengatakan bahawa dalam masa 100 hari saya akan capai semua ini. Sedangkan dia punya speech dia adalah selepas 100 hari. Dan dia melihat kembali kepada 100 hari pertama dan dia fire check yang terakhir itu, dia mengatakan bahawa dalam masa 100 hari inilah yang telah saya lakukan. Jadi ini bukanlah sesuatu agenda politik pada waktu itu. Ini adalah suatu intensif kerja yang Roosevelt buat, ya, untuk memulihkan keadaan ekonomi Amerika. Jadi secara kebetulannya apabila dia melihat ke belakang, dia mengatakan bahawa dalam masa 100 hari ini yang saya dah buat. Jadi dia tidak pernah tetapkan 100 hari, ya. Tetapi oleh kerana kejayaan itu, tentu sekali rakyat selepas itu akan melihat kalau Roosevelt boleh buat, semua boleh buat. Mungkin Obama atau Biden dan Kennedy dan sebagainya boleh buat. Tetapi sebenarnya bagi saya agenda 100 hari itu adalah sangat
susah untuk diletakkan sebagai satu agenda yang kukuh, tetapi apa yang telah dibuat dalam masa 100 hari untuk bergerak ke hadapan itu adalah lebih penting. Lebih penting. Dan sebab itu kita berbincang pada hari ini. Sean, anak muda, kalau kita melihat benar perbincangan banyak mengenai 100 hari, tapi membina trust, kepercayaan dan juga keyakinan itu adalah satu perkara dan juga tempoh yang panjang. Herizal mencerita mengenai apa yang berlaku berpuluh-puluh tahun dahulu. Tetapi zaman juga sudah berubah. Kita mengatakan bahawa kalau platform media sosial itu sepatutnya lebih mudah untuk menyampaikan dan meyakinkan. Tetapi platform media sosial itu juga meledakkan revolusi 4.0 dan juga kepercayaan kepada suatu authority dan juga government itu tidak semudah yang dihasilkan kerana ianya mencetuskan lebih banyak critical thinking dan juga perbincangan-perbincangan di kalangan rakyat. Apa cabaran sebenarnya bagi pentadbiran dan juga memahami situasi masyarakat berfikir pada hari ini dan juga melihat ke hadapan? Pertama sekali saya nak cakap, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh semua pakar. Tetapi kalau kita lihat, 100 hari memang tidak cukup untuk memberi penilaian yang cukup kukuh. A good outcome, you need more days. Tetapi jika kita lihat apa yang berlaku, apa yang kerajaan buat, okay, apa message ataupun di inisiatif yang diambil untuk memberi to showcase what they're trying to do to the world. Okay, kalau kita lihat antaranya, ini saya memakai lensa antarabangsa. Okay, dan saya melihat apa yang berlaku di Malaysia dalam 100 hari ini. Fokus banyak kepada kestabilan politik, fokus banyak kepada perkembangan ekonomi dan kerjasama antarabangsa bermula dengan kerjasama serantau di ASEAN. Ini dipaparkan dengan jelas. Okay, walaupun belum nampak apa-apa outcome yang ketara, tetapi dari sudut ini boleh dilihat bahawa kerajaan ini started off running dan tidak membazir masa. And through that, yes, kita juga perlu lihat bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan harus diberi perhatian yang sewajarnya. Menggunakan social media is one of the best ways to do it. Kita lihat sekarang di mana-mana negara, walaupun di negara Amerika, negara Eropah dan sebagainya, menteri-menteri di sana juga apabila mereka melakukan sesuatu, mereka bukan suka tunjuk tetapi kena tunjuk. It's no more about suka, it's kena. Kalau tak tunjuk salah. Ya, public perception ya. Like orang kata dulu, kalau kita ambil gambar maksudnya benda tu tak jadi. So, dia kena tunjuk, yes, kita buat benda ni, dan saya tengok mereka juga memberi penjelasan kenapa dibuat. Apa dia punya impak, bukan saja kepada kementerian dia, bukan saja kepada negara dan sebagainya. And that element of komunikasi is important sebab orang muda sekarang, they want to be lebih engaged. They want to be, they want to understand what is the thought process that's going on between this. Kalau negara ini buat plan A, B, C, apakah dia punya result dan bagaimanakah you nak ceritakan daripada that high level kepada easy to understand to the orang biasa. So I think that's very important, and I think it is also sangat-sangat penting untuk social media dan apa-apa saja alat yang digunakan untuk menyampaikan mesej itu kepada anak muda. Tapi Sean, anak muda mudah tak untuk diyakinkan? Kerana nature anak muda itu mungkin kalau dia dah dapat nampak perubahan, dia kata, oh tak cukup lagi ni. Bagaimana sebenarnya, Sean? Saya rasa memang susah untuk memuaskan semua. Especially anak muda, dia still divided lah. Okay? Tetapi saya rasa Malaysia, anak muda di Malaysia in particular, bukan orang ada the right upbringing. They are rightly influenced, they are rightly exposed. Maybe bukan semua tempat, tetapi kebanyakannya. Kebanyakannya ada akses kepada internet, kebanyakannya faham. Dengan memberi penilaian bahawa sesuatu langkah dilakukan, satu tindakan dibuat daripada instead of silence, it's a good indication that kerajaan ini is actually doing something. The kerajaan is also doing something untuk rakyat, untuk Malaysia, untuk peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dan sebagainya. So it's very important that that message keeps on being told repeatedly lah kalau diperlukan, supaya anak muda tu fokus bukannya panjang anak muda, but it's good to repeat the message and say that we are, walaupun kerajaan baru, kita kerajaan baru yang aktif. Kita melihat bagaimana kita nak bergerak ke hadapan, dan saya ingin melihat bergerak sedikit ke belakang.
waktu inilah bukan waktu yang mudah untuk semua parti politik ataupun siapa nak jadi Perdana Menteri atau siapa nak memegang jawatan. Bagaimana kita menganalisis masyarakat Malaysia pada hari ini dengan mengambil kira COVID-19, tekanan kerana apa yang berlaku dengan pertukaran ini, demokrasi yang subur, tetapi bagi masyarakat cara mereka berfikir dan juga menganalisis juga sikit sebanyak berbeza. Dan sudah pasti kepercayaan itu tidak mudah dibina seperti apabila satu pentadbiran yang sama sahaja untuk berpuluh-puluh tahun lamanya. Prof. Chin Wat, bagaimana kita menilai masyarakat kita pada hari ini membeli kepercayaan mereka pada hari ini kerana hati mereka banyak yang diguruskan dalam tempoh 3-4 tahun lepas, dan membelikan pada hari ini ia bukan satu mudah, dan bagaimana nak gerak ke hadapan? Ya, sememangnya kalau kita lihat, kita berada dalam satu era yang penuh dengan krisis dan ketidaktentuan. Kita tak tahu apa bencana yang akan melanda kita esok. Dan daripada COVID-19, daripada perang Rusia dan Ukraine, daripada bencana alam, kita sentiasa diserang daripada pelbagai segi. Dan kita, bila apa yang menarik adalah bila diserang, sesuatu yang menarik adalah warna kulit dan agama kita tidak penting kerana kita semua jadi mangsa. Dan saya rasa itu sesuatu yang positif kerana apa yang kita lihat di gelanggang politik dalam 3-4 tahun ini, kita sebenarnya melalui perubahan yang cukup besar. Daripada kerajaan pertama, yang kerajaan bukan BN yang pertama, kemudian sampai kerajaan perpaduan Melayu yang hampirnya semua Melayu, yang berbagai pergolakan, sampai sekarang kita kerajaan campuran yang pertama sebaik saja selepas pilihan raya. Jadi dalam keadaan ini, ekspektasi rakyat memang banyak berubah. Saya rasa kita menjadi lebih realistik daripada dahulu. Daripada pelbagai segi. Misalnya kalau orang Melayu, kalau dahulu yang rasakan perpaduan Melayu itu sesuatu yang harus dikejar, selepas dua kerajaan yang tak dapat bersatu, ini menjadi satu ilusi. Dan kalau bagi pengundi minoriti ataupun liberal yang harapkan pelbagai perubahan selepas kejatuhan kerajaan PH yang pertama, mereka juga menjadi lebih realistik. Jadi saya rasa kerajaan hari ini menghadapi satu keadaan yang sebenarnya lebih baik berbanding dengan kerajaan PH yang pertama. Kerana ekspektasi itu telah rendah dan tidak semestinya bermaksud rakyat menjadi kurang meminta, less demanding. Tetapi permintaan itu lebih senang diungkapkan dengan cara yang lebih realistik dan pragmatik. Saya rasa itu keadaan kita, kerajaan ada peluang untuk membina keyakinan kerana kita menghadapi satu era yang baru. Menghadapi era yang baru lebih mudah untuk menjadi populis ataupun menjadi yang tidak disukai tapi melakukan polisi yang baik untuk rakyat? Ya, itu kembali kepada satu usaha yang penting ataupun sesuatu keperluan, iaitu bagaimana kita menghadapi krisis. Kalau kita duduk saja tunggu krisis berlaku dan kita membalas terhadap krisis, maka rakyat akan dapat lihat bahawa kita sebenarnya tidak sedia. Apa yang saya rasa kerajaan perlukan adalah menyediakan, mensiapsagakan rakyat apa krisis yang akan datang. Dan sebenarnya tidak susah untuk kita lihat. Selepas COVID-19, kita telah pun diberi amaran bahawa wabak genetik yang baru mungkin akan datang dalam masa beberapa tahun. Dan sekalipun tanpa wabak, kapasiti kesihatan kita perlu dipertingkatkan. Dan kalau ekonomi, kita tahu bahawa apa yang berlaku dengan perang di Ukraine, dengan persaingan antara Amerika dan China, kita akan menghadapi banyak cabaran dan bencana. Kita sekarang banjir tak ikut kalender, tak lihat kalender bila nak datang. Jadi apa sebenarnya yang perlukan adalah kerajaan yang sanggup berkomunikasi dengan rakyat. Apa masalah yang kita hadapi? Apa keutamaan kita? Apa persediaan kita? Dan saya rasa daripada itu, masa untuk populisme itu sebenarnya telah berkurangan, kerana kita boleh cadangkan sesuatu yang manis, tetapi bila krisis melanda, kemanisan itu akan hilang.
Dan tidak diingati. Sean, bagaimana krisis yang berlaku di Malaysia tidak terasing dengan apa yang berlaku di peringkat global, cuma mungkin demografinya sikit sebanyak berbeza. Memahami krisis yang mendatang dan sedang kita hadapi, apa yang sebenarnya kerajaan perlu lakukan untuk bergerak ke hadapan, untuk benar-benar memahami dan juga cerita masalah kita lagi 6 bulan begini. Bagaimana dalam aspek itu, Sean, kalau Sean melihatnya? Sekali lagi, izinkan saya memberi jawapan daripada lensa antarabangsa. Kalau kita lihat di Malaysia ada berlaku perubahan kuasa dalam 3 tahun, tiga kerajaan. Tetapi perubahan itu berlaku dengan demokrasi yang subur, dengan keadaan yang aman. And that is also very important. Dan dari segi itu, kalau kita lihat, this is not always the case. Kalau you melihat kepada the theory of power transition, selalunya ada yang tidak puas hati, ada yang ada yang isu dan sebagainya. That's why kalau kita lihat di negara-negara seperti di Afrika ataupun Asia Tenggara dan Asia Timur, Middle East, apabila berlaku perubahan kuasa, ada saja peperangan, civil war dan sebagainya. Malaysia berlaku dengan aman. And because berlaku dengan aman, menunjukkan rakyat ada kepercayaan terhadap kerajaan dan institusi-institusi yang ada. So that's important for us to take a note of that. Tetapi apa yang lebih penting ialah kerajaan juga harus ada what we call as pandangan jauh strategic foresight. Okay, you have to have strategic foresight kerana seperti yang dikatakan Profesor, apabila COVID berlaku, the world was not ready. Tiba-tiba banyak benda berlaku, benda berbeza, ada halangan dan sebagainya. At the World Economic Forum, kita ada publish report awal tahun ni. It's called the Global Risk Report 2023. Global Risk Report ni ada menyenaraikan antara risiko-risiko terbesar dalam masa 2 tahun hingga 10 tahun yang akan memberi risiko bukan saja kepada sebuah negara, malah pada dunia. Dalam masa 2 tahun, antara isu yang paling besar ialah isu kos sara hidup, isu bencana alam, geoeconomic confrontation. Tetapi dalam masa 10 tahun, isu yang paling besar yang akan berlaku ialah kegagalan mengurangkan perubahan climate change, iklim, kegagalan adaptasi, bencana alam akan berlaku. Dalam tempoh ini juga, isu-isu seperti cyber security juga akan meningkat. This is where peranan kerajaan untuk melihat ke arah depan sangat-sangat penting to build that resilience, that strategic foresight, to build that resilience supaya bukan saja masyarakat Malaysia is protected by some of this, or at least dia punya impak kurang, but at least some mitigation efforts ada dilancarkan untuk menghadap isu-isu yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Because like Professor said, COVID is not the biggest issue. More will come for sure. Tapi untuk menjadikan kita resilient, terlindung, memperkenalkan polisi yang belum nampak depan mata ni, susah nak nak mendapatkan perhatian dan juga kepercayaan pada rakyat. Adakah itu benar, Saudara Rizal? Kalau kita cerita pasal flood mitigation untuk lagi 10 tahun dan juga kita nak bercerita mengenai, adakah sukar untuk kita berkomunikasi dan juga memberi naratif kepada rakyat? Tak sukar, saya rasa. Saya rasa apa yang rakyat perlukan, ya. Dan saya nak petik beberapa perkara di sinilah. Yang pertama, apabila kita nak pandang ke hadapan itu sesuatu yang boleh membantu rakyat meninggikan keyakinan, ya, tentang hala tuju kerajaan adalah apabila kerajaan dapat berkomunikasi tentang solution ataupun solusi-solusi yang memang tampaknya begitu penting untuk rakyat, ya. Maksudnya rakyat harus tahu bahawa apa yang nak dibuat itu akan memberikan kesan yang positif kepada rakyat. Kalau tak nampak, tak confident. Kalau nampaknya kesan negatif, lagi teruk. Okey. Jadi kita dah perkatakan tentang beberapa isu moving forward. Tapi saya tak merasakan bahawa rakyat Malaysia ini semua adalah sesuatu yang baru untuk rakyat Malaysia. Apabila kita cakap kita nak ekonomi yang lebih resilient, semua orang tahu sebab kita dah melalui banyak momen-momen di dalam sejarah kita, ya. Kejatuhan mata wang, kita ada COVID, kita ada banyak momen di dalam negara kita yang telah mendidik rakyat bahawa krisis itu memang sering akan berlaku. Ini bukan perkara yang baru.
Jadi kalau kita bercerita tentang climate change for instance, ini juga bukan perkara yang baru. Orang muda ini adalah satu topik yang hangat dan mereka suka perkatakan. Apabila kita bercerita tentang peningkatan kos sara hidup dan harga minyak contohnya, ini dah bertahun-tahun. Jadi sebenarnya isu-isu ini bukanlah isu-isu yang baru. Tetapi apa yang saya rasa dan saya nak petik apa yang Prof Chin Fuad katakan tadi, keyakinan itu penting. Apabila untuk meyakinkan rakyat itu, kita harus berkomunikasi dengan rakyat apa yang kita harus buat untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang pertama, komunikasi itu harus terus dan telus, clear, very transparent. Memberikan rakyat satu harapan bahawa kita boleh menangani perkara-perkara ini. Yang kedua dan yang lebih penting adalah program-program itu tidak semestinya berbentuk short term sahaja. Contohnya apabila kita nak menangani kos sara hidup contohnya, kita mudah saja untuk cuba buat intervensi-intervensi yang dapat rakyat mungkin dapat pergi dan beli barang dengan lebih murah, ya. Jadi itu pun pernah berlaku dalam pemerintahan ataupun kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kita pernah lihat ada inisiatif di bawah Kedai Satu Malaysia contohnya. Sekarang ini kita ada Menu Rahmah contohnya. Sebenarnya itu adalah intervensi-intervensi short term yang bagus, ya, yang rakyat mungkin dapat rasakan. Tetapi kita juga tahu for the long run ini mungkin bukan sesuatu yang sustainable, ya, kerana intervention untuk mengurangkan harga barang di luar itu memerlukan satu strategi yang agak menyeluruh. Itu yang nampaknya mungkin rakyat belum nampak, belum rasa apa dia strategi ini. Dan saya suka juga nak cakap bahawa pada keadaan kita pada hari ini, ya, negara kita ni, Malaysia adalah di antara negara yang ekonomi sangat terbuka. Kita adalah antara negara yang telah pun rectify, ya, RCEP contohnya. Ini perjanjian free trade yang terbesar di dunia. Kita juga ahli TCTPP, ya, yang ini juga perjanjian free trade yang agak besar. Dan kita juga telah mengatakan bahawa kita berminat dengan IPEF, ya. Yang diperkenalkan dalam pentadbiran Joe Biden. Jadi kita harus faham apabila negara kita ni adalah satu negara dagang yang terbuka, kita harus menggunakan kelebihan ini sebaik-baiknya. Jadi saya selalu katakan bahawa kadang-kala solution untuk harga barang di Malaysia ini mungkin jawapannya tidak ada di dalam Malaysia. Jawapannya mungkin di dalam konteks antarabangsa. Bagaimana kita boleh menggunakan posisi kita di kalangan-kalangan negara-negara antarabangsa sebagai negara yang a good partner, negara yang boleh berdagang dengan baik, negara yang boleh membina koalisi dengan baik, yang boleh menyelesaikan masalah kenaikan harga barang bukan sahaja di Malaysia tetapi dari segi serantau. Jadi jalinan ini boleh dibuat dan dibina oleh kerajaan tentu sekali dalam satu cara di mana kita bergabung, ya, kekuatan negara masing-masing dan kita boleh contohnya bertukar ataupun cari idea-idea yang baru bagaimana kita boleh mengurangkan kebergantungan contohnya dari segi telur ataupun ayam ataupun dan sebagainya, ya, sebab kita pun nampak Malaysia ini is negara yang boleh produce. Kita bukan tak boleh produce, kita boleh produce barang makanan. Tetapi teknologi yang kita ada dan cara yang kita buat itu tidak optimum. Jadi sewaktu COVID-19, kita tidak ada masalah kekurangan barang makanan. Tetapi kita ada masalah barang makanan yang basi, yang diletakkan di tepi jalan sebab ada putusnya jalinan rantaian logistik untuk menghantar barang-barang ini dalam negara dan juga dari peringkat antarabangsa. Itu boleh diselesaikan menggunakan teknologi. Itu boleh diselesaikan menggunakan pemikiran yang baru, jalinan-jalinan strategik antara negara-negara di serantau dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi ini bagi saya adalah strategi-strategi yang rakyat nak dengar, benda baru, ya, untuk kita kedepankan dan kita memainkan peranan kita. Dan satu lagi, yang saya nak cakap, kita ni, ekonomi kita sebenarnya yang besar dalam ekonomi kita ni is small medium enterprises, ya. Ini SME kalau di Malaysia ini dia sebenarnya memberi peluang pekerjaan yang lebih banyak daripada GLC ataupun multinational corporations. Jadi saya rasa kerajaan boleh mempertingkatkan program-program bagaimana kita nak memperkasakan SME kita.
Jadi bajet harapan saya pada 2-3 minggu yang lepas adalah melihat bagaimana bajet itu boleh memperkasakan SME. Dan saya percaya SME yang lebih resilient akan boleh membuatkan ekonomi kita lebih resilient. Dan yang terakhir, tidak ada negara yang berjaya melangkau daripada posisi negara membangun kepada negara maju. Kalau base negara itu industri, asas negara itu adalah industri pertanian. Kalau negara-negara yang berasaskan industri pertanian ini tidak memodernkan pertanian, belum ada di dalam sejarah negara yang berasaskan industri pertanian yang tidak memodernkan industri pertanian mereka yang dapat melangkau menjadi negara maju. Kalau kita boleh buat, kitalah negara pertama. Jadi saya rasa apa yang kita terlupa, kita go through industrialization. Pada satu masa kita nak move orang-orang muda kita daripada kampung-kampung, daripada bertani dan sebagainya masuk ke kilang-kilang. Ada terminologi mat kilang, minah karen, ada lagu yang dibuat. It become a social trend, It become a culture, a subculture di Malaysia apabila penghijrahan daripada pertanian kepada industri. Dan kita bangga. Kita ada lagu tentang Proton Saga, ada lagu tentang macam-macam dalam sejarah kita. Apa yang kita lupa adalah sebenarnya Malaysia ini sejarahnya, asasnya ekonomi kita ni adalah pertanian. Dan itulah kekuatan kita. Tetapi pada hari ini, pemodenan industri pertanian kita adalah sangat limited. Kalau kita dapat optimumkan industri pertanian, dan apabila saya cakap industri pertanian, orang Malaysia selalu cakap pertanian ini, membajak, menyangkul dan sebagainya. Kita lupa bahawa pemodenan industri pertanian itu akan memberikan impak kepada industri-industri lain. Contohnya infrastruktur, logistik, teknologi dan sebagainya. Ini sangat penting. Pada hari ini, dunia sedang menghadapi kekangan bekalan makanan yang tidak stabil. Sewaktu COVID memang ada kekangan bekalan makanan sebab terputusnya rantaian bekalan makanan. Sekarang sudah nampak pulih tetapi dia masih tidak stabil. Kita sepatutnya menggunakan opportunity ini untuk memodernkan industri kita di mana kita dapat bergerak dengan lebih maju dalam satu peringkat antarabangsa di dalam supply safe product, safe food products dan sebagainya, dan pada masa yang sama we can actually address, dan saya percaya kita boleh address kenaikan harga barang makanan kalau kita optimumkan pengeluaran kita dan kita modernkan industri pertanian kita. Jadi bagi saya ini adalah antara perkara-perkara yang rakyat nak lihat. Dan ini bukannya sesuatu yang susah untuk rakyat lihat kerana rakyat Malaysia dah tahu. Rakyat lihat dan perlu dilibatkan kerana saya masih ingat lagi apabila arwah nenek saya cerita tahun zaman Tun Razak dulu, kita cerita pasal pertanian, orang kampung lepas perang dia memang ada tanah tapi tidak semestinya reti untuk bertani dengan cara yang optimum. Jadi adalah rancangan buku hijau, buku merah dan sebagainya. Jadi mereka terlibat sama. Itu sebab bila Harizal cerita pasal tahun 80-an generasi, mereka juga terlibat sama kerana ada subculture dan sebagainya. Tapi dalam hal sekarang ini, kita melihat bahawa seolah-olah kalau ada menu rahmah, kita jadi pembeli. Tapi kita tidak terlibat ataupun kita masih lagi menunggu inisiatif dan juga apa yang saya dapat. Penglibatan dan juga cara komunikasi, akhirnya balik kepada cara komunikasi dan juga program itu dijalankan untuk melibatkan rakyat itu secara keseluruhan. Sudah pasti di peringkat pembuat polisi, payung blueprint itu perlu ada. Tetapi kalau rakyat tak terlibat, dia merasakan bahawa pekerja asing tak cukup, masalah itu lagi masih lambat, kita akan ada rantaian masalah lain. Ini berbalik kepada cara rakyat berfikir dan juga melibatkan mereka. Itu saintis politik juga kena masuk juga dengan situ, Prof. Macam mana? Ya. Saya rasa penting untuk kita beranjak daripada fikiran lama. Kalau dulu kita selalu lihat pada masalah dan masalah ini penghasilan atau perbuatan orang lain dan sangat kerap kita menuding jari pada orang politik kerana mereka yang mewujudkan masalah untuk kita. Tapi kalau kita lihat dunia apa yang berlaku, yang realiti ini adalah kebanyakan masanya bukan dunia ini terlalu banyak orang jahat. Tetapi masalah itu terlalu rumit untuk kita cari penyelesaian. Seperti kalau balik kepada industri makanan dan pertanian, kita selalu menuding jari pada orang tengah. Tapi kalau tanpa orang tengah, bagaimana kita nak
hantar makanan sampai kepada pengguna. Jadi yang penting saya rasa kita perlukan perbincangan yang lebih rasional, yang lebih mendalam daripada sifatkan kembali pada emosi dan untuk mencari siapa orang jahat. Itu satu peranjakan paradigma yang kita perlu. Dan saya rasa sangat gembira perbincangan hari ini kita pandang ke depan. Tapi juga kita perlu ingat bahawa di masyarakat kita juga ada yang sangat nostalgia kepada masa silam. Yang rasakan kalau dahulu tak ada teknologi, hati manusia tak begitu rosak dan sebagainya. Saya rasa kita perlu perbincangan yang lebih terbuka dan ini perlu melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Kita perlu berikan lebih ruang kepada orang muda, kepada wanita, kepada rakyat biasa dan bukan saja golongan kayangan ataupun lelaki ataupun orang tua. Elitis. Ya, kita perlu luaskan itu dan pentingnya kerana tanpa peranjakan paradigma ini untuk mencari penyelesaian dengan menghadapi krisis, kita tidak akan tersedia. Kerana saya rasa kita daripada satu segi perubahan iklim seperti yang dikatakan oleh Sean, itu akan menjadi satu cabaran yang besar. Dan kalau dulu kita selalu dalam politik kita akan katakan siapa yang akan merampas tanah orang Melayu, orang Cina dan sebagainya. Bukan sekarang ya, adalah kenaikan aras laut. Semua tanah akan ditenggelami. Dan kita perlu ubah naratif dan juga pemikiran kita daripada mencari musuh sesama lain kepada mencari mensiapsagakan diri dengan krisis, mencari penyelesaian. Dan satu perkara yang saya rasa kita perlu sentuh adalah decarbonisation. Dan juga bagaimana kita recarbonization dalam alam sekitar dengan memelihara hutan kita. Dan satu aspek lagi adalah cabaran daripada revolusi industri 4.0. Bagaimana kita kekalkan pekerjaan. Kalau ekonomi kita maju tetapi orang di bawah tu kehilangan pekerjaan ataupun gaji mereka, masyarakat tidak akan stabil. Pada satu tahap nanti kita perlu bincang pasal universal basic income dan sebagainya. Dan untuk menyediakan kita ke depan, secara keseluruhannya, masyarakat kita kena berfikir lebih saintifik, lebih logikal. Dan itu saya rasa sesuatu yang perlu dilakukan. Kalau saya boleh sikit, saya nak tambah Prof. Saya setuju. Tapi kalau saya boleh tambah kita bercakap tentang apa yang kerajaan boleh buat kan, terutama sekali meningkatkan keyakinan. Saya rasa saya perlu cakap dekat sini kerajaan, tanggungjawab kerajaan adalah mendidik rakyat juga. Bukan sahaja respon kepada masalah rakyat. Itu penting. Sebab apabila kerajaan mengambil tanggungjawab itu dengan berani yang kerajaan harus dan penting untuk mendidik masyarakat dalam semua perkara yang Prof telah katakan tadi, saya rasa rakyat akan respon dengan secara positif. Tapi dalam hal itu, dengan pertukaran politik, dengan nak mencarikan kestabilan politik, adakah mendidik masyarakat dan juga rakyat itu satu perkara yang perlu diperjuangkan? Kerana dalam masa sama kita takut juga kalau tak dapat keluar dari KWSP mungkin sokongan tarik dan sebagainya. Bagaimana situasi itu? Bagi saya ini post-election. Rakyat telah mengundi. Keputusan daripada pilihan raya jelas. Kerajaan telah dibentuk. Jadi kita tidak boleh katakan bahawa kerajaan ini dibentuk dengan tidak ada sokongan atau mandat rakyat. Itu tidak betul. Jadi rakyat telah pun memberikan kepercayaan dan undi itu telah dibuat, dan apa jua bentuk kerajaan sekalipun, perpaduan ke apa sahaja yang mahu dipanggil, kita telah memenuhi dan melalui proses pilihan raya. Jadi bagi saya sekarang ini, kita jangan gusar, jangan takut, tanggungjawab itu ada, kita harus ambil tanggungjawab itu, bukan kita lah, bukan saya, kerajaan harus ambil tanggungjawab itu dan berani. Ini adalah cabaran-cabaran masa depan. Ini adalah perkara-perkara yang kita harus ubah untuk kita bergerak ke arah itu. Semua apa yang Prof dah cakap, apa yang Sean dah cakap, ini semua, these are issues that we have to address. Ini mendepani kita sekarang ini. Dan tentu sekali kerajaan tidak boleh
bergerak bersendirian tanpa sokongan rakyat. Jadi sokongan sewaktu pilihan raya itu adalah satu bentuk sokongan, sokongan selepas pilihan raya adalah satu bentuk yang lain. Tetapi sokongan selepas pilihan raya itu akan datang jika kerajaan mempunyai satu jalan kerja yang jelas dan didik rakyat dan beritahu rakyat, look, these are the things that we need to do. This is why we have to change. Dan bagi saya, kalau itu dibuat dengan baik dan komunikasi itu jelas, saya balik kepada Roosevelt. Itu yang Roosevelt buat 100 hari yang pertama. Komunikasi itu jelas. Dia mengatakan kepada rakyat Amerika, kita harus melakukan perubahan. Bukan sahaja rakyat. Antara bil yang terpenting is the Banking Act 1933. Saya tak nak ulas terlalu panjang ceritanya Lain tak cukup masa. Tetapi corporate juga harus masuk, semua harus sekali dan bergerak sekali ke hadapan. Tetapi jalan itu milik kerajaan. Kerajaan harus memberikan visi itu. Kerajaan harus menarik semua rakyat dan saya percaya ia boleh dilakukan. Kalau boleh saya tambah, saya setuju dengan apa yang Saudara Harizal katakan. Tapi saya rasa kegusaran kerajaan itu datang daripada kebimbangan bahawa kalau diambil satu dasar yang dalam masa yang singkat itu tidak popular, dia mungkin akan dikecam sebelum dapat hasilnya. Apa yang saya rasa titik menjadi poin yang penting di sini adalah kita perlukan pembangkang mengemukakan dasar alternatif kalau mereka tidak setuju dengan kerajaan. Kerana kalau pembangkang dilepaskan daripada tanggungjawab untuk mengemukakan alternatifnya, senang saja sebarang dasar pasti ada kelemahannya, pasti ada kosnya, pasti boleh jadi tidak popular. Tetapi kalau kita bukan pilih daripada A dan bukan A, sebaliknya A dan B, pilihan kita akan menjadi lebih jelas. Kerana kalau pembangkang dia tak suka, dia juga kemukakan alternatifnya. Alternatifnya juga ada kelemahan dan juga ada haknya. Jadi apa yang kita perlu di sini, kembali pada itu, adalah persaingan antara parti yang lebih matang, lebih mantap. Dan apa yang kita perlukan, di sebaliknya kerajaan mendidik rakyat, kita perlukan rakyat tampil ke depan menjadi pengundi di medan tengah. Ini yang tadi Saudara Harizal kata pasal sekarang sudah lepas pilihan raya. Dan saya rasa itu yang kita perlu tegaskan di sini. Tak kira parti mana kita undi semasa pilihan raya, sekarang selepas pilihan raya, kita perlu untuk berfikir secara adil, secara objektif, secara saintifik dalam menilai pelbagai parti. Tak kira dia parti yang kita sokong atau tidak. Kalau tidak, kerajaan tak mungkin melaksanakan apa yang bagus kerana dia sentiasa akan dikecam. Okey, itu menarik. Tapi saya nak tarik nafas sedikit. Kita nak cerita luar daripada persaingan politik dan sebagainya. Saya ingin melihat kepada Sean berada di faksi WEF. Kita melihat kepada praktis yang baik bukan sahaja di peringkat pembuat dasar di peringkat eksekutif, tapi masyarakat madani, masyarakat sivil secara keseluruhannya. Ini dilihat contoh-contoh yang terbaik bukan datang daripada negara maju sahaja, tapi boleh datang daripada benua Afrika ataupun sekecil-kecil daerah di benua besar India itu. Bagaimana dengan Sean? Kalau kita lihat kepada isu food security, kita cerita pasal masalah pendapatan rakyat, solusi itu ada di kalangan rakyat sendiri. Social entrepreneurship, kita bercerita mengenai bagaimana sebenarnya masyarakat di lapangan dah ada pun solusinya, tapi tidak diberi bantuan, tidak dihubungkan dengan pembiayaan yang lebih besar contohnya. Itu kerja kerajaan kan? Jadi bagaimana kita nak mengatakan, Dr. Sean boleh katakan bahawa di dalam konteks di Malaysia, solusi dan juga praktis yang baik itu sudah dilakukan, tapi perlu diangkat dan itu yang perlu dilihat oleh kerajaan sekarang. Connecting the dot between apa yang dah dilakukan di peringkat rakyat dan juga di peringkat kerajaan untuk hal-hal yang seperti food security dan sebagainya, Sean. I mean, dari segi itu, kalau kita lihat, and izinkan saya bercakap dari pandangan peribadi saya, apabila saya berada di luar negara dan saya melihat perkembangan antara bangsa sebagai contoh, saya selalu melihat negara-negara yang maju bersaing untuk pergi ke bulan, pergi ke luar outer space. Nak menarik mineral bukan dari bumi, daripada bulan. Malahan di Malaysia, rakyat Malaysia masih bersaing untuk tapak di pasar malam.
perbezaan jurang perbezaan. Itu saya melihat secara peribadi. Tetapi dari ini konteks international juga, memang in terms of food security dan isunya, ia ada pelbagai solusi yang dikemukakan oleh rakyat dan ada yang disokong oleh kerajaan. Tetapi kadang-kadang diperlukan juga elemen knowledge transfer, teknologi transfer, kerjasama antarabangsa untuk menguatkan dan memperbaiki isu-isu yang ada. Okay, then this is where kerjasama serantau, tak perlu kerjasama antarabangsa Malaysia dan negara yang sangat jauh, serantau pun dah cukup penting. Peranan ASEAN sebagai contohnya. ASEAN jikalau bergabung boleh menjadi antara top 10 biggest economic bloc in the world. Dan kerjasama itu juga harus ditingkatkan lagi. Apa yang boleh dibuat dengan serantau, apa yang boleh dipelajari dan boleh ditransfer, that's the first thing that we kena fokus juga. And then kita juga boleh fokus kepada peranan antarabangsa. And yes, solusi itu walaupun ada di kalangan rakyat, tetapi sekali lagi saya tegaskan, diperlukan juga sokongan ataupun best practices, teknologi, knowledge transfer daripada negara-negara luar yang sudah pun membuat dan sudah pun mencapai suatu tahap yang boleh dikatakan cukup bagus. Malaysia masih, we are still following in some elements. Ada yang dah maju, apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita jangan ambil. Tapi kalau kita melihat kepada DNA Malaysia dalam hubungan serantau, dalam hubungan negara dagang dan sebagainya, kita sangat terbuka seperti mana Harizal katakan tadi, dan itu menjadi DNA kita. Mencipta dan mengoptimumkan partnership dan juga kerjasama itu pada pandangan Sean, apa lagi yang kita boleh lakukan ataupun apa yang kita terlepas pandang dalam setahun dua ini? Dalam setahun dua ini, saya rasa one thing that selalu dikatakan ialah kita lihat pada pelabur-pelabur asing. Banyak pelabur-pelabur asing ni pergi ke, yes, Malaysia ada dapat juga pelaburan antarabangsa, tetapi jumlah yang pergi ke negara seperti Vietnam, negara seperti Indonesia sangat banyak. Apabila orang tanya apakah peranan Malaysia di peringkat antarabangsa, walaupun kita, yes, we are a business oriented economy, tetapi apakah peranan yang Malaysia mainkan? Suatu ketika dulu Malaysia terkenal sebagai one of the Southeast Rising Tigers, Rising Tiger. Apakah peranannya sekarang? Kita lihat Vietnam memainkan peranan yang sangat berkaliber dalam sektor manufacturing. Kita lihat Singapura dalam bidang financing, green financing dan sebagainya. Apabila Presiden Marcos menang election di Filipina, dia mengatakan Philippines is open for business, kita nak jadi negara yang kuat bisnes, etc. Apakah message yang Malaysia ingin sampaikan kepada masyarakat antarabangsa? Itu yang terlepas dalam 1-2 tahun ini. Peranan itu Malaysia di peringkat antarabangsa. Rizal, bagaimana? Perdana Menteri kita lihat melakukan lawatan dan sebagainya dalam tempoh 1 hari itu sudah tentu agak singkat untuk kita menganalisis semua. Tapi apa yang perlu diletakkan peranan kita dekat antarabangsa dan juga partnership yang kita perlu lihat dengan ada DNA, dengan understanding DNA yang kita ada pada hari ini? Saya rasa di sini ada beberapa perkara. Saya yang pertama sekali saya setuju ya, ada perbezaan daripada segi visi dan teknologi di antara banyak negara-negara di dunia inilah. Ya. Tapi saya nak sedikit tidak setuju dengan apa analogi yang Sean berikan. Ya. Sedikit tidak setuju, yang lain saya setuju. Tapi Sean boleh benter. Basically, kalau analoginya adalah negara-negara maju ini mempunyai visi untuk ke bulan, tetapi orang Malaysia masih bergaduh untuk tapak pasar malam, analoginya. Negara-negara yang ada visi nak pergi bulan tu pun ada juga orang dekat dalam negara tu yang masih bergaduh untuk kalau bukan tapak pasar malam, parking dekat luar Walmart kan, parking siapa dapat dulu dan sebagainya. Kan? So we are talking about levels here. So kalau kita bercakap tentang polisi polisi kerajaan itu, bagi saya kerajaan Malaysia ini, mana pun kerajaan, kita sebenarnya mempunyai satu outlook yang agak meluas outlook yang visi yang di luar Malaysia. Ini hampir menjadi DNA kita. Kita di peringkat antarabangsa, kita tak cakap pasal Malaysia saja. Kita cakap pasal sejagat Kita cakap pasal masalah di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Dan semua Perdana Menteri Malaysia melakukan itu. Perbezaannya di sini adalah sama ada kita mempunyai kekuatan dan kebolehan
untuk menjayakan visi itu bersendirian atau dari segi partnership yang kukuh. Nah, apabila kita cerita partnership ini, ada dua perkara di sini yang saya nak sentuh lah. Bukan, ini tidak terbatas, ya, ada banyak lagi, tapi dua yang mungkin saya boleh sentuh dalam kekangan masa ini. Yang pertama adalah partnership di antara perniagaan, the corporations dan kerajaan, dan kedua adalah partnership antara negara dengan negara. WEF contohnya adalah satu platform yang besar di mana dia menggabungkan partnership antara corporation, business dan kerajaan. Itu kekuatan WEF. Dan ada juga forum-forum lain di dunia yang menggabungkan kekuatan kerajaan dengan kerajaan, ya. Jadi saya rasa antara perkara yang kita perlu perbaiki di Malaysia adalah bagaimana pihak swasta ini dan corporation ini boleh bergabung dengan kerajaan untuk mencapai visi ini. Itu saya rasa terlepas. Di Malaysia ini seringkali kerajaan itu harus memenuhkan cita rasa semua orang. Walaupun kita ada company yang besar-besar di Malaysia, dia macam duduk di bawah kerajaan, tunggu kerajaan nak buat apa. Kalau kerajaan boleh bagi dia insentif, lagi dia suka. Dan walaupun sebesar mana pun banyak syarikat-syarikat besar di Malaysia ini, kadang-kala dia masih meminta-minta bantuan daripada kerajaan. Bagi saya sebenarnya kita harus faham, ya, dalam kehidupan pada hari ini, tanpa partnership yang kukuh di antara the corporation dan kerajaan, kita memang akan mempunyai kekangan untuk bergerak ke hadapan. Saya bagi satu contoh. Kenapa, saya sering persoalkan, kenapa kerajaan harus seringkali meletakkan kepentingan ataupun push, corporation untuk memodernkan produksi mereka, sedangkan mereka itu harus boleh memodernkan produksi mereka di luar apa orang cakap insentif kerajaan, sebab mereka adalah company-company yang besar, sudah besar, ya. Jadi takkanlah kalau kita dah ada syarikat yang boleh mengeksport ke serata dunia tapi masih memerlukan 150,000 buruh tenaga kasar low skill labor. Kenapa tidak menggunakan machinery? Kenapa tidak menggunakan teknologi? Dan 150,000 buruh kasar ni bukan orang Malaysia. Peluang pekerjaan yang diwujudkan daripada 150,000 yang diperlukan. Contoh, saya bagi nombor saja, saya tak cakap mana-mana corporation. 150,000 ini mungkin 10% je orang Malaysia. Lebihnya itu adalah bukan orang Malaysia. Kalau kita kaji balik berapa banyak gaji yang diberikan itu yang akan dikeluar, repatriate pada negara asing, itu adalah satu kos untuk ekonomi kita. Jadi perkara-perkara ini saya rasa corporation harus mengambil langkah yang lebih bold. Jangan pula syarikat-syarikat ini merasakan, oh, kita ada sumber buruh yang murah di tempat kita ini, ada kekurangan mungkin daripada segi polisi yang memungkinkan sumber-sumber buruh yang murah ini senang dapat, contohnya. Jadi kita tidak perlu memodernkan produksi kita. Yang itu kita tak nak, sebab susah, ya. Jadi partnership itu penting. Yang kedua dan yang terakhir adalah tentu sekali apabila telah berlaku partnership itu, dia meletakkan kerajaan dalam posisi yang lebih baik untuk ada partnership dengan negara-negara yang lebih berteknologi. Apabila katakan Malaysia nak buat partnership, you cakap Industrial Revolution 4.0, Japan is talking about Industrial Revolution 5.0. Kita masih lagi 4.0 pun kita tak berapa nak faham lagi. Dia dah 5.0. Tetapi kalau kita ni kerajaan, dan saya terlibat secara langsung dalam pembikinan polisi, ya, dalam 2 tahun yang lepas ini. Apabila kita pergi ke Japan, kita bercakap dengan kerajaan di Jepun, kerajaan boleh saja memberikan visi. Tapi bila kita pulang di sini, siapa yang nak memikul visi itu? Corporation tidak bersedia, semuanya tidak bersedia. Jadi banyak yang kita sign MOU ni tak dapat nak dibuat. Tak jadi. Sebab kita tidak ada partnership yang kukuh. Jadi saya rasa itu adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk membawa kita ke hadapan. Rizal membuka satu perspektif yang besar, itu untuk kita fikirkan bersama, tak dapat jawab hari ini, tapi Cik Nuat. Ya, sangat ringkas. Saya rasa kembali pada apa yang kita bincangkan. Satu masalah yang menghadkan potensi kita adalah kecenderungan kita untuk melihat sesama sendiri sebagai pesaing. Kita macam ada mentaliti ketam. Kalau nampak orang lain yang naik ke atas, kita nak tarik balik. Saya rasa yang penting kita lihat bahawa kita berada dalam kapal yang sama. Suka tak suka, pesaing kita di luar, di dunia yang terbuka ini. Pergi punggut sayur kangkung, digoreng belacan untuk makan malam. Kalau tebing au saling menyokong, tidak mungkin kita tenggelam. Dan saya rasa
kita menutuplah perbincangan kita dengan pantun Chin Huat tadi, tapi ini membuka dan juga mengingatkan kepada kita. Kita bercerita mengenai 100 hari, keyakinan terhadap pentadbiran, tapi akhirnya ini merupakan usaha yang kolektif daripada semua pihak, daripada rakyat sehinggalah kepada syarikat besar, semua orang memainkan peranan. Ini perbincangan kami dalam Dialog 3 Penjuru. Anda mungkin ada pandangan anda, kongsikan bersama kami di platform digital kami, dan saya rasa perbincangan ini akan diteruskan dengan lebih kecil lagi dan lebih spesifik lagi. Terima kasih kepada semua panel kami pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Teruskan bersama kami di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.